Pagi semua, hari ini kita akan belajar lagi subjek pendidikan seni visual untuk tingkatan 5. Hari ini cikgu masih lagi menyentuh berkenaan dengan modul 1 sejarah dan aspirasi seni visual. Kita akan belajar bagaimana perkembangan seni di Malaysia berkenaan dengan seni budaya lain, iaitu berkenaan dengan seni tembikar. Okey, kita akan melihat bagaimana perkembangan seni tembikar di kalangan kaum Melayu, kaum Cina, kaum India, etnik Sarawak dan juga etnik Sabah. Okey, sebelum cikgu meneruskan penerangan, cikgu nak kamu salin dulu peta iting yang cikgu sediakan ini supaya selepas penerangan cikgu nak awak dah lengkap semua item-item untuk tembikar kaum Melayu untuk A, B dan C. Okey, dah siap salin ya? Okey, sekarang kita lihat berkenaan dengan seni tembikar. Seni tembikar adalah seni kraf tradisional yang dihasilkan menggunakan tanah liat sebagai bahan utama. Kegunaan seni tembikar ini adalah sebagai barangan kegunaan harian seperti bekas menyimpan air, makanan, peralatan memasak dan kelengkapan ritual. Okey, tempat yang terkenal pembuatan tembikar ini pada zaman-zaman sebelumnya, pada zaman dululah, adalah seperti Kampung Sayung di Kuala Kangsar, Perak, Kampung Mambung, Kuala Krai, Kelantan, Kampung Pasir Durian di Kuala Tembeling, Pahang, Kampung Alur Merah di Kedah, Kurun dan Lupuhan di Sabah, dan Nuan dan Kudin di Sarawak. Okey, ini adalah tempat-tempat yang terkenal pembuatan tembikar di Malaysia. Okey, seterusnya kita lihat bagaimana perkembangan tembikar di kalangan kaum Melayu. Yang pertama, tembikar Labu Sayung. Tembikar masyarakat Melayu ini dikenali dengan nama yang berbeza-beza dan kebiasaannya mengikut nama tempat tembikar dihasilkan. Okey, tembikar yang dihasilkan di Sayung, Kuala Kangsar dikenali sebagai Labu Sayung. Sekarang awak dah tahu kan kenapa dinamakan Labu Sayung. Okey, sebab tembikar tu dihasilkan di Kampung Sayung. Okey, bentuk labu sayung diilhamkan daripada buah labu. Labu sayung diperbuat daripada tanah liat dan biasanya mempunyai warna hitam ataupun warna asli tanah dan tidak bersepuh. Okey. Ini contoh labu panai, labu gelugur, labu belalai gajah dan seterusnya. Hasil seni labu kraf dalam bentuk dimensi baru. Kira labu moden lah. Okey. Yang kedua, tembikar kaum Melayu adalah tembikar Mambung. Okey, tembikar ini dihasilkan di Kampung Mambung, Ulu, Kelantan. Kegunaannya adalah sebagai alat untuk menyimpan air, menyimpan makanan, memasak, alat perasapan dalam upacara atau ritual tertentu. Okey. Kedua, tembikar terenang. Okey, tembikar ini dihasilkan di Kampung Pasir Durian, Mukim Kuala Tembeling, Jerantut, Pahang. Okey, kegunaannya adalah sebagai alat untuk menyimpan air, menyimpan makanan, memasak dan alat perasapan dalam upacara atau ritual tertentu. Okey, di bawah ini adalah beberapa contoh tembikar. Okey, biasanya motif dan ragam hiasnya adalah diilhamkan daripada alam semula jadi dan rupa bentuk geometri. Motif diukir pada permukaan tembikar sebagai separa kering. Okey, semasa separa kering, motif ataupun corak ini akan diukirkan pada tembikar yang dihasilkan. Okey, teknik menghias tembikar biasanya akan menggunakan teknik tampalan
teknik ukiran, teknik tekan ataupun teknik tebuk tembus dan juga teknik gurisan. Ada 5 jenis teknik yang digunakan untuk membuat motif ataupun ukiran hiasan pada tembikar. Dan di bawah ni adalah beberapa contoh motif-motif yang digunakan ya. Contohnya motif bunga tanjung, motif bunga padi, bunga senduduk, ada macam-macam lah. Okey, seterusnya cikgu berikan tugasan kedua. Harap awak dapat lengkapkan peta iting yang cikgu berikan ini berkenaan dengan teknik menghasilkan tembikar. Ada 5 teknik menghasilkan tembikar. Okey, apa teknik tu? Awak akan dengar dalam penerangan cikgu yang seterusnya. Okey, ada 5 teknik menghasilkan tembikar. Yang pertama adalah teknik picit. Okey, teknik picit ni apa? Teknik picit ni adalah teknik di mana proses membuat tanah liat dengan cara memicit. Memicit dan menambah tanah liat mengikut bentuk labu yang hendak dihasilkan. Okey, seterusnya teknik kedua adalah teknik lingkaran. Teknik lingkaran ini adalah teknik di mana tanah liat dibentuk seperti lingkaran-lingkaran yang mempunyai saiz yang sama dan kemudiannya dicantumkan mengikut bentuk yang dikehendaki. Okey, teknik ketiga adalah teknik kepingan. Tanah liat dicanai dalam bentuk kepingan. Kepingan tanah liat dicantum dengan menggunakan slip tanah liat cair mengikut bentuk yang dikehendaki. Nombor 4, teknik lampir alin. Okey, macam mana teknik lampir alin ni? Teknik lampir alin adalah satu teknik merupakan cara moden untuk menghasilkan tembikar. Mesin memutar manual atau elektronik digunakan dalam proses membentuk tanah liat. Teknik ni menggunakan mesin. Dia nak putar bahagian bawah tembikar tu. So, cara ni dikenali sebagai teknik lempar alin. Okey, yang kelima, teknik acuan. Teknik acuan adalah teknik di mana menggunakan konsep kaedah acuan. Konsep mengeluarkan labu secara komersial. Nak keluarkan labu dengan banyak dan cepat digunakan teknik konsep kaedah acuan. Okey, cikgu dah terangkan 5 jenis teknik. Okey, seterusnya. Ini adalah antara pautan-pautan WhatsApp, web, nama web yang boleh kita lihat bagaimana cara ataupun teknik membuat tembikar kaum Melayu. Okey. Yang tadi tu adalah teknik buat labu sayung secara teknik picit dan teknik lempar alin. Okey, seterusnya adalah teknik membuat tembikar menggunakan teknik acuan, teknik kepingan, okey, teknik lingkaran. Ada 5 teknik. Okey, kita berpindah kepada seni tembikar kaum Cina. Seni tembikar kaum Cina ni menggunakan tanah liat dan dikenali sebagai porselin. Okey, hasil tembikar kaum Cina adalah seperti pasu, tempayan, pinggan mangkuk, jak air, pemegang colok, set minuman teh. Okey, tembikar yang dihasilkan dengan teknik sepuh, glazing, yang menjadikan tembikar mempunyai warna. Okey, tembikar kaum Cina dihias motif fauna dan flora. Okey, untuk motif fauna adalah seperti naga ataupun burung.
Manakala motif flora pula adalah seperti bunga teratai dan pokok buluh. Contoh di sebelah yang cikgu berikan ni adalah contoh tembikar kaum Cina. Okey, kita beralih pada seni tembikar kaum India. Seni tembikar kaum India ni terdiri daripada periuk, lampu minyak, alatan pengebumian, bekas isi air dan tempat membakar kemenyan. Okey, gambar yang keluar ni adalah gambar tempat membakar kemenyan. Seterusnya, ini adalah contoh periuk ataupun belanga yang mereka gunakan untuk memasak. Ini semua adalah hasil tembikar bagi kaum India. Okey, tak ketinggalan bekas lampu minyak. Bekas lampu minyak ini adalah satu seni tembikar yang paling popular bagi kaum India. Ianya adalah berbentuk piring, mempunyai lubang kecil di tengah-tengah dan bermuncung. Biasa digunakan semasa perayaan Deepavali. Okey, seterusnya kita lihat pula seni tembikar di kalangan etnik Sarawak. Okey. Tembikar pasu etnik Sarawak adalah unik dan dari segi bentuk, warna dan nilai estetik. Tembikar pasunya bermula dari zaman Neolitik dengan penemuan bekas pasu di Gua Niah, Sarawak. Tembikar dihasilkan menggunakan tangan dan dibakar dengan api yang sederhana. Hasil tembikar etnik Sarawak dulunya adalah pasu, perkakas memasak, pinggan mangkuk, nuan. Okay, ini contoh nuan ya. Takar, rajau, iaitu sejenis tempayan besar. Okay. Sekarang tembikar etnik Sarawak adalah terdiri daripada cenderamata dan juga perhiasan. Sebab etnik Sarawak ni dia adalah golongan yang kreatif, yang cantik, yang unik. Jadi bila dia buat tembikar dia sebagai cenderamata, biasa memang akan dapat sambutan yang meriah lah. Okey, sekarang kita lihat pula fungsi tembikar Sarawak. Okey, dalam banyak-banyak tembikar yang dihasilkan Sarawak, antara fungsi-fungsinya adalah untuk menyimpan barang-barang yang berharga. Selain itu, sebagai bekas mengisi arak atau tuak. 3. Dijadikan bekas minuman. 4. Sebagai bekas mengisi mayat untuk upacara pengebumian. Dan 5. Sebagai barang hiasan dalaman seperti lampu, pasu dan sebagainya. Okey, motif hiasan tembikar tradisional Sarawak. Okey, motif tembikar biasanya berasaskan flora, fauna, bentuk geometrik dan mempunyai unsur kepercayaan serta amalan hidup mereka. Okey, setiap yang mereka hasilkan ada kaitan dengan kehidupan seharian mereka. Cuba awak lihat bagaimana motif-motif mereka. Okey, ada yang bentuk gulung bunga tepung bubur. Okey, ada banyak jenis lah, nanti awak tengok sini ya. Okey, kita beralih kepada seni tembikar etnik Sabah. Seni tembikar etnik Sabah yang popular adalah tembikar Kuron. Okey, ia terkenal di kalangan etnik Kadazan Dusun di Lutut dan Bundo. Dan juga etnik Bajau di Kampung Malangkap, Kota Belud. Okey, bahan utamanya adalah tanah liat berwarna kelabu dari tebing sungai Keliposu. Penghasilannya menggunakan teknik tradisional secara proses yang lama. Dan ada juga secara moden di mana prosesnya adalah lebih singkat, lebih sekejap. Okey, fungsinya adalah untuk memasak, sebagai bekas menyimpan makanan ataupun minuman dan juga sebagai untuk amalan kepercayaan ritual. Okey. Tembikar etnik Sabah juga ada yang dikenali sebagai tembikar lupuhan. Okey, tembikar lupuhan ni dihasilkan oleh masyarakat Bajau Semporna.
Masyarakat ini juga menghasilkan barang tembikar lain seperti bekas air, periuk, bekas perasapan dan juga belanga. Okey. Berakhirlah sudah penerangan cikgu berkenaan dengan seni tembikar. Diharapkan selepas selesai penerangan ni, cikgu nak kamu boleh hantar tugasan 1 berkenaan dengan peta aiting dan juga tugasan 2 pada cikgu. Okey, terima kasih bersama cikgu dalam PDPR hari ini. Okey, selamat belajar. Assalamualaikum.